Maryam mempunyai tempat yang istimewa dalam budaya Melayu. Dari sudut teknologi, siapa sangka kemahiran persenjataan Melayu zaman dahulu sudah mampu mencipta meriam mudah alih. Ia boleh berpusing sehingga 360 darjah dan mudah untuk dihalakan ke sasaran. Antara meriam yang direka oleh orang Melayu sendiri dikenali sebagai lela dan rentaka. Ia merupakan salah satu senjata penting oleh pasukan ketenteraan Kesultanan Melayu terdahulu. Lela merujuk kepada jenis meriam yang diperbuat daripada tembaga, manakala rentaka diperbuat daripada besi. Dikatakan nama lela ini diambil daripada judul cerita klasik Laila Majnun. Galeri Nusantara di Kompleks Campbell, Kuala Lumpur turut menyimpan pelbagai koleksi meriam Melayu. Terdapat 9 jenis meriam di galeri ini yang merupakan koleksi peribadi Allahyarham Datuk Haji Syahrani Abdullah, pengasas Syapadu Group. Kita ada 9 buah meriam. Kebanyakan meriam dia banyak daripada Patani, Island, Terengganu dan belah Perak. Dia digunakan selalunya di istana-istana lama, di istana lama untuk meletakkan meriam di atas bukit. Kebanyakan meriam ini mempunyai ukiran-ukiran bentuk-bentuk Melayu, Nusantara, bunga-bunga dan corak-corak yang terdapat itu menggambarkan keadaan budaya masa tersebut. Orang Melayu zaman dahulu sudah mahir dengan teknologi pembuatan meriam. Semasa Portugis datang untuk menawan tanah Melaka, orang Melayu ketika itu sudah menggunakan meriam untuk melawan penjajah. Berdasarkan catatan Portugis 1511, salah satu senjata yang digunakan penduduk Melaka melawan mereka ialah meriam. Dalam catatan yang tulis itu juga, Portugis telah merampas 2,000 sehingga 3,000 pucuk meriam yang menjadi senjata pertahanan Melaka ketika itu. Kekuatan meriam-meriam pertahanan Melaka itu turut diakui oleh penakluk Portugis Alfonso de Albuquerque sebagai standing dengan meriam buatan Jerman. Menurut Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Abdul Muati Ahmad, meriam orang Melayu mudah dikenali berdasarkan motif dan ukiran pada meriam tersebut. Antara contoh motif dan ukiran yang ada pada meriam orang Melayu adalah seperti pucuk rebung, bunga lawang dan cengkeh, naga dan ikan lumba-lumba. Motif-motif inilah yang membezakan meriam orang Melayu dengan meriam Barat. Menurut Dr. Abdul Muati lagi, pada zaman dahulu, meriam bukan sahaja digunakan sebagai senjata dalam peperangan, tetapi ia juga menjadi lambang kekuasaan dan kekayaan. Meriam besar sememangnya digunakan sebagai senjata. Terdapat juga meriam-meriam kecil yang dihasilkan bagi menjadikan mata wang. Meriam juga digunakan sebagai hantaran perkahwinan pada zaman dahulu kerana ia juga membawa lambang kekayaan. Semakin banyak meriam di rumah orang tersebut, semakin tinggi statusnya.
Kembali lagi dalam Galeri Nusantara. Keris merupakan salah satu khazanah warisan bangsa Melayu yang kaya dengan unsur perjuangan, keperwiraan, sejarah, legenda dan juga mistik. Umumnya, keris digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Namun, ada juga keris yang dihasilkan bukan untuk digunakan sebagai senjata fizikal. Dan salah satunya ialah keris picit. Keris picit merupakan keris yang ditempa dengan memicit dan membentuk besi menggunakan jari. Besi pada zahirnya adalah keras dan selalunya akan dipanaskan pada tahap maksimum untuk ditempa. Namun berbeza dalam pembuatan keris picit ini, di mana si penempanya mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi sehingga mampu memicit besi ibarat seperti memicit tanah liat. Menurut Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Abdul Muati Ahmad, orang yang menuntut ilmu memicit besi ini menggunakan amalan-amalan tertentu seperti zikir yang mampu melembutkan besi. Biasanya keris picit ini lebih kepada keris pakaian. Keris pakaian itu maknanya keris yang dipakai atas tujuan-tujuan tertentu. Ada yang dimasukkan unsur yang boleh menjadikan dia tu nampak lebih berwibawa, lebih kalau berbicara tu orang mau dengar. Kalau dia berniaga, orang mau beli daripada dia, disebut pelaris. Itu masuk keris pakaian. Keris picit merupakan salah satu keris yang terdapat di Galeri Nusantara, Kompleks Campbell, Kuala Lumpur. Keris ini berasal dari daerah Patani di Thailand dan satu-satunya keris picit yang terdapat di galeri tersebut. So, keris ini ada nampak bekas tangan yang dipicit. So, keris ini hanya boleh gunakan sebagai tukar empu saja. So, dia hanya digunakan atau disimpan oleh orang yang tukang buat saja. So, dia tak sesuai untuk digunakan kepada orang lain. Keris merupakan senjata orang Melayu yang mempunyai sejarah dan keunikannya yang tersendiri. Galeri Nusantara merupakan tempat yang menghimpunkan pelbagai khazanah Nusantara, kepunyaan Allahyarham Datuk Haji Syarani, pengasas Syafadu Group. Salah satu seni warisan Melayu adalah seni ukir dalam pertunggangan yang sudah bertapak sejak berkurun lamanya. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-13, seni ukiran kayu ini banyak dipengaruhi motif Hindu dan Buddha. Setelah Islam bertapak, keadaan ini turut merubah seni ukiran dalam tamadun Melayu. Bukan sekadar dijadikan hiasan, ukiran bersandarkan ayat-ayat suci ini turut menjadi hiasan pintu, mimbar, masjid, rumah, istana dan juga pelbagai barangan. Kandungan ayat-ayat suci dalam ukiran kayu ini memiliki corak, simbol dan falsafah tersendiri mencerminkan budaya, adat, karakter dan kehidupan individu atau masyarakat sekitarnya. Menurut kurator di galeri berkenaan, Omri Omar, pintu ini berasal dari Patani, Thailand. Terdapat dua versi cerita tentang asal-usul pintu tersebut. Yang pertama, ia dikatakan pintu sebuah masjid lama, dan yang kedua, dikatakan pintu ini berasal
dari rumah golongan bangsawan Patani. Pintu di Galeri Nusantara ini telah berusia lebih 100 tahun. Dipenuhi ukiran ayat-ayat suci, antaranya surah 3 Qul, ayat kursi dan ayat-ayat pendinding. Ia dipahat menggunakan kayu merbau dan amat berat. Dalam pada itu, menurut Ketua Jabatan Kaligrafi Yayasan Restu, Muhammad Zulfikri Muhammad Sobri, pengaruh pahatan ayat-ayat suci ini bukan sekadar hiasan, tetapi juga boleh menjadi pelindung. Beliau tidak menafikan fungsi pintu itu sebagai penawar terhadap ilmu yang tidak baik atau pendinding kepada pemiliknya. Malah, beliau sendiri pernah merasakan kejadian aneh ketika terlibat dalam tugas pemasangan ayat-ayat suci ini. Secara keseluruhannya, pahatan ayat-ayat suci pada pintu, dinding dan sebagainya dibuat dengan tujuan tertentu. Ia bukan dipahat sembrono, malah pemahatnya juga sangat berpengalaman. Hakikatnya, jika terlihat ada ayat-ayat suci yang diukir dalam rumah atau di ruang pejabat, anda bacalah ayat berkenaan dan yakinlah ia dibuat untuk tujuan yang baik. Bukan sahaja kesenian, pahatan dan khatnya, tetapi maksud dan intipatinya. Ternyata pengaruh Al-Quran dan Al-Sunnah kepada umat Islam melalui seni khat dan ukiran ini juga membantu dari sudut rohani, bukan sekadar menjadi tatapan dan perhiasan, tetapi juga dijadikan sebagai bacaan harian, doa, zikir dan amalan yang membantu dalam kehidupan dengan izin Yang Maha Esa. Moyang-moyang kita dulu, dia bukan hanya buat keris, dia juga menulis manual macam ni. Keris sangat signifikan dengan pembentukan Tamadun Melayu. Ia merupakan senjata warisan yang digunakan pada zaman dahulu, menjadi lambang keberanian dan kesatriaan bangsa Melayu. Ia juga menjadi lambang kedaulatan dan kebesaran raja. Di Galeri Nusantara yang menyimpan ribuan khazanah lama kepunyaan Allahyarham Datuk Syarani Abdullah, pengasas Syapadu Group, turut tersimpan koleksi hampir 2,000 bilah keris. Kebanyakan keris mempunyai corak yang berbeza-beza pada permukaannya. Ia juga dikenali sebagai pamor keris. Pamor ialah corak yang terhasil pada bilah keris akibat daripada campuran beberapa jenis besi yang ditempa dan dilipat berkali-kali semasa proses penempaan. Menurut Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Abdul Muattih Ahmad, terdapat dua jenis pamor pada bilah mata keris. Jenis pamor yang pertama adalah terjadi secara semula jadi, dan yang kedua, pamor yang dirancang pembuatannya oleh tukang empu mengikut kemahuan orang yang menempah keris tersebut. Menurut Dr. Abdul Muattih lagi, tukang empu zaman dahulu mempunyai ilmu membaca karakter seseorang. Ia penting supaya dia dapat menempa keris yang bersesuaian mengikut pribadi tuannya. Teknik penghasilan pamor keris ini juga pada zaman dahulu turut ditulis dalam buku. Salah satu buktinya ialah manuskrip rahsia pamor yang dipamerkan di Muzium Warisan Melayu di Universiti Putra Malaysia.
Manuskrip ni menceritakan apa maksud, apa rahsia yang terdapat pada bilang mata keris tadi tu. Kalau begini apa maksudnya? Ini menunjukkan moyang-moyang kita dulu. Dia bukan hanya buat keris, dia juga menulis manual macam ni. So ini budaya kita. Jadi budaya orang dulu, kan? Praktikal ilmu. Jadi kalau kata orang Melayu tak menulis itu bohong. Sebab moyang kita dulu apa dibuat semua ditulis. Sayang, 1000 kali sayang. Pada zaman moden hari ini, tidak ramai yang mewarisi kemahiran menempa pamor keris ini. Golongan muda pada masa kini tidak ramai yang mahu menceburkan diri dalam bidang seni keris. Hakikatnya, tukang empu mahir kian menghilang di mata Melayu. Sebelum adanya teknologi cetakan, Al-Quran ditulis dengan tangan. Al-Quran pada zaman para sahabat bukanlah yang cantik dan lengkap seperti yang kita lihat pada hari ini. Ketika itu, ia hanya tulisan yang terbentuk objek di mana perkataannya ditulis dalam bentuk-bentuk simbol. Salah satu koleksi istimewa yang ada di Galeri Nusantara ialah naskah Al-Quran tanpa baris yang sukar ditemui pada zaman sekarang. Lebih istimewa lagi, ayat-ayat suci ini dicacah menggunakan tulang di atas daun lontar. Naskah Al-Quran daun ini didapati dari Riau, Indonesia. Bercerita tentang sejarah penulisan Al-Quran, Ketua Jabatan Kaligrafi Yayasan Restu Muhammad Zulfikri Muhammad Sobri berkata, naskah suci umat Islam ini mula dikumpulkan dan ditulis keseluruhannya untuk dijadikan sebuah mushaf yang lengkap seperti hari ini setelah kewafatan Rasulullah SAW. Apa yang kita buat sekarang ni adalah bila kita jumpa Quran-Quran naskah yang lama dulu. Itulah yang kita buat balik. Kita kaji balik macam mana tulisan dia, macam mana alat tulis dia ketika tu, macam mana bentuk tulisan dia. Daripada Quran lama tu lah kita adaptasi dan kita buat sekarang. Dan Alhamdulillah kita masih pamerkan. Dan kita tengok Al-Quran 17, Quran 12 memang satu Quran tu tulisan tangan. Di Galeri Nusantara juga turut menyimpan naskah Al-Quran bersaiz besar yang berasal dari Aceh. Ia dikatakan berusia hampir 1 abad dan panjangnya hampir 4 kaki. Ia ditulis dengan tangan di atas kertas yang diperbuat daripada pokok kayu lamayang yang dihiris halus. Digunakan orang-orang dulu, sekolah-sekolah pondok dulu untuk menghafal Quran. So cara diorang menghafal Quran ni dengan lebih mudah menulis di atas kertas-kertas yang ada tu. So ini daripada pendakwah-pendakwah yang terawal tu yang buka tempat mereka belajar sekolah pondok tu lah. Sebagai umat Islam, sudah tentu kita tahu akan kelebihan dan syafaat membaca Al-Quran. Dengan peredaran zaman, teknologi serta usaha para cendekiawan Islam, sudah mudah untuk kita pada hari ini mempelajari dan membaca kitab suci Al-Quran ini. Adalah kita rajin atau tidak untuk mengamalkannya.
Kompas merupakan alat navigasi yang memudahkan pelayar atau pengemara dalam mencari arah semasa di daratan maupun lautan. Secara umumnya, kompas mengandungi jarum besi bermagnet yang menunjukkan arah utara, selatan, timur dan barat. Siapa lagi yang memerlukan alat kompas? Sedangkan pada masa kini, sudah banyak peralatan navigasi canggih yang memudahkan urusan seharian. Menurut seorang sejarawan British, Joseph Needham, kompas terawal dicipta oleh masyarakat Cina purba berdasarkan manuskrip dan artifak yang pernah ditemui di sana. Masyarakat pada zaman dahulu sangat kreatif dalam mencari cara untuk menentukan arah. Walaupun belum wujud teknologi sistem penentu dudukan global, GPS, terdapat beberapa cara yang mereka telah temui. Antaranya dengan melihat warna awan di langit, jenis kilat yang terpancar dan arah terbangnya burung jagung. Menurut Nur Azam, kaum yang mahir dengan pemanduan arah falak ialah pelaut Bugis yang dianggap antara pelaut handal di Nusantara Melayu pada zaman dahulu. Sejarah turut mencatatkan peneroka pertama orang Melayu yang menggunakan peralatan moden dalam ilmu pelayaran dan geografi ialah Raja Haji bin Opo Daeng Celak. Beliau merupakan Yang di-Pertuan Muda Riau yang keempat dan merupakan pahlawan Melayu Bugis terbilang pada abad ke-18. So kayu ni dibuat dari kayu jenis kayu keras lah. Kita cari kayu kayu bakau lah. So kayu ni ada tanda lubang yang dekat sini. Tu tanda-tanda lubang ni menunjukkan kesinambungan daripada burus yang ada di atas tu. So burus tu mestilah sama dengan bentuk yang ada dalam kayu-kayu yang ada di sini. So dia dapat tahu sama ada arah dia betul ataupun salah. Kompas ini selalunya digunakan pada zaman permetaan Melayu Melaka dululah. So dulu teknologi kompas ni tak wujud lagi. So ini salah satu cara yang digunakan mereka untuk menentukan arah untuk mereka berlabuh. Kompas memangnya tidak digunakan secara meluas dalam mencari arah pada masa kini. Namun, kita perlu diingatkan supaya terus mencari arah dalam mengejar ilmu agar tidak sesat di hujung jalan. Sebahagian koleksi kompas ini juga terdapat di Galeri Nusantara yang terletak di Kompleks Campbell, Kuala Lumpur. Ia antara koleksi peribadi Allahyarham Datuk Syarani Abdullah, pengasas Syapadu Group. Kaligrafi ayat suci merupakan salah satu kesenian Islam yang mendapat tempat di serata dunia. Dengan kehalusan seni khat yang dipaparkan dalam kemahiran menulis, ia adalah antara kebijaksanaan pelukis menzahirkan maksud dan makna pada kanvas, menunjukkan objek seperti ukiran, pinggan dan mangkuk. Penulisan khat pertama bermula di Kufah, Iraq pada kurun ke-7. Namun, dikatakan sistem penulisan khat ini telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Seni yang menampilkan tulisan, pahatan atau ukiran ayat-ayat suci Al-Quran ini bukan sahaja diabadikan pada kertas, tapi juga pada bangunan, kubah masjid, seramik selain diukir pada kayu dan logam. Ini kerana fungsi ayat suci ini bukan sekadar hiasan,
tetapi turut memberi manfaat dalam penggunaannya. Dari sudut rawatan, bukanlah mangkuk ini yang menyembuhkan, tetapi penggunaan ayat suci yang tertera dan tertulis pada barangan berkenaan. Menurut Ketua Jabatan Kaligrafi Yayasan Restu, Muhammad Zulfikri Muhammad Sobri, tulisan ayat suci pada pinggan atau mangkuk seramik ini selalunya menggunakan dakwat saffron. Ia bukan sahaja dijadikan perhiasan, namun turut digunakan oleh pengamal perubatan Islam. Metod penggunaan pinggan mangkuk seramik begini dalam rawatan Islam sudah lama diperhatikan di seluruh dunia sejak zaman dahulu lagi. Pengasas Pusat Rawatan Islam Menarah di Kuang, Selangor, Dr. Jahid Haji Siddiq berkata, penggunaan mangkuk bertuliskan ayat suci ini merupakan kaedah rawatan Islam yang digunakan di serata tempat. Malah, kaedah ini juga digunakan pakai di tanah Arab. Ayat-ayat Quran yang ditulis ini akan memberi kesan yang baik sekiranya bergantung kepada penulis tu. Kalau penulis itu memang orang yang betul akidahnya, bersih akidahnya, akan memberi faedah yang baiklah. Kebanyakan pinggan ni dibuat daripada tembikar dan dakwat yang ditulis itu boleh bertahan hingga beratusan tahun lamanya. Air yang dapat dalam pinggan tu dituang air dalam pinggan tu dan dengan membaca kalimah yang diterima di situ dan terus meminum dan dengan izin Allah Ta'ala sembuhlah penyakit ini. Galeri Nusantara di Kompleks Campbell, Kuala Lumpur juga mempunyai beberapa pinggan dan mangkuk seramik bertuliskan ayat suci milik Allahyarham Datuk Syarani Abdullah, pengasas Syapadi Group. Tidak kira pada mana ia ditulis, secara asasnya ayat-ayat Al-Quran adalah penyembuh, doa dan zikir yang paling mustajab. Kemahiran dan kebijaksanaan bangsa Melayu dalam pembuatan keris tidak dapat dinafikan. Tidak hairanlah senjata tikam yang berasal dari Kepulauan Nusantara ini pernah ditakuti penjajah suatu ketika dahulu. Wanita Sri Kandi zaman dahulu biasanya menggunakan senjata pendek yang diselitkan pada rambut mereka sebagai perhiasan. Antaranya keris bersaiz kecil, kerambit kecil, lawi ayam, badik kecil dan cucuk sanggul yang kebiasaannya akan dicucukkan pada sanggul rambut mereka sebagai perhiasan. Wanita zaman dahulu sebenarnya juga mempunyai kerisnya yang tersendiri. Antaranya dipanggil sebagai keris sanggul dan juga cucuk sanggul. Cucuk sanggul merupakan antara aksesori penting wanita Nusantara pada zaman dahulu. Melalui pemakaian aksesori ini, mereka boleh menyelitkan senjata untuk melindungi mereka. Walaupun sekali imbas dilihat sebagai perhiasan kepala, namun senjata wanita ini juga mempunyai racun dan bisanya yang mampu mematikan sama seperti bilah keris. Menurut Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Abdul Muati Ahmad, senjata wanita ini walaupun kecil dan dilihat hanya dijadikan perhiasan pada sanggul, namun bisa senjata ini tetap sama seperti keris yang digunakan dalam pertarungan. Orang-orang dahulu biasanya akan meletakkan racun pada senjata mereka.
Salah satu prosesnya dipanggil warang atau warangan. Warang ini sebenarnya sejenis arsenik. Ia antara proses di mana senjata itu akan direndam dalam sejenis bahan kimia. Warang adalah salah satu cara orang terdahulu meletakkan bisa pada keris mereka. Racun pada senjata ini menyebabkan mereka yang ditikam akan tersiksa kerana menahan bisa sebelum menemui ajal. Maka tidak hairanlah keris sanggul dan senjata-senjata kecil yang dijadikan cucuk sanggul oleh golongan wanita pada zaman dahulu juga berbisa dan boleh membawa maut. Cucuk sanggul ini juga merupakan sebahagian koleksi barangan khazanah Melayu Islam terdapat di Galeri Nusantara yang terletak di Kompleks Campbell, Kuala Lumpur, dan ia merupakan antara koleksi peribadi Allahyarham Datuk Syarani Abdullah, pengasas Syapadu Group. Tombak dan juga lembing merupakan senjata yang bersifat universal, digunakan sejak zaman purba lagi di seluruh peradaban dunia. Secara fizikalnya, tombak dan juga lembing nampak lebih kurang sama. Apa yang membezakannya hanyalah bahagian hujungnya. Mata lembing lebih tirus dan panjang berbanding mata tombak yang lebih pendek, lebar dan berbilah. Ia merupakan senjata awal yang dihasilkan oleh manusia yang digunakan untuk memburu atau menangkap ikan. Ia juga alat yang paling mudah dibentuk untuk dijadikan senjata bagi mempertahankan diri. Menurut Ketua Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Rosmawati Ahmad Zamaria, penggunaan lembing dan tombak ini sudah sinonim dalam kehidupan manusia sejak zaman batu lagi. Tombak dan lembing ini juga digunakan sebagai simbol, simbol kerajaan, simbol kekuasaan. Kalau terutama dalam alam Melayu, ia juga digunakan sebagai regalia ataupun ada alat-alat, antara alat-alat kebesaran di Raja Melayu. Boleh dikatakan dalam setiap alat-alat kebesaran diraja di Nusantara ini, antara salah satu alatnya terdiri daripada tombak dan juga lembing. Sebagai contoh, tombak 16 yang merupakan salah satu alat kebesaran di Raja Pahang yang digunakan untuk mengiringi keberangkatan baginda Sultan dalam istiadat di Balai Rung Seri atau istiadat-istiadat utama. Setiap tombak ini akan disandang oleh jejawat di bahu kanan semasa berjalan atau dipegang secara menegak semasa berdiri sewaktu istiadat berlangsung. Menurut Dr. Rosmawati lagi, berkaitan unsur-unsur mistik dalam senjata begini adalah suatu yang sinonim. Kita membicarakan tentang soal mistik ini, dia memang ada sedikit kita kira benda-benda yang terlibat dengan epistemologi, metafizik, di luar daripada kita punya jangkauan fizikal, dunia fizikal kita. Tapi dalam dunia Melayu ini, kita tak boleh nafikan ada ilmu-ilmu yang terkait dengan unsur-unsur metafizik ini, di mana sebab itu kita dengar selalu perkataan saka kan, lepas tu kita ada dengar tentang hantu ini bukanlah nak menakut-nakutkan ataupun menjadikan hidup kita ini syirik ke dan sebagainya, tetapi
kita tidak boleh menidakkan. Kita tak nampak tapi kita tak boleh menidakkan kewujudan alam ini ataupun kewujudan benda-benda ini. Begitu sinonimnya lembing dan tombak ini dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu lagi. Ia juga banyak dimasukkan dalam kisah-kisah legenda dan mitologi di seluruh dunia. Bagi kita, masyarakat Melayu, salah satu legenda popular berkaitan senjata ini ialah kisah lembing awang pulang ke Dayang. Beberapa bilah lembing dan tombak berusia ratusan tahun antara artifak yang terdapat di Galeri Nusantara yang terletak di Kompleks Campbell, Kuala Lumpur. Koleksi ini adalah milik Allahyarham Datuk Syarani Abdullah, pengasas Syapadu Group. Setrika diketahui sebagai alat untuk menghilangkan kedutan pada pakaian. Pada hari ini, alat ini menjadi salah satu barang keperluan yang wajib ada di dalam rumah. Dikatakan penggunaan setrika terawal bermula sekitar abad ke-8 oleh bangsa Viking di Skandinavia. Ketika itu, mereka menggunakan alat-alat seperti batu, kayu dan kaca yang didekatkan pada api untuk dipanaskan sebelum digosokkan pada kain untuk melicinkannya. Ia dianggap teknik terawal yang membawa kepada penciptaan setrika pada hari ini. Pada abad ke-15, setrika arang mula diperkenalkan. Alat ini dibuat dengan besi atau logam dengan mempunyai rongga agar dapat dimasukkan bara api bagi memberi kuasa pemanasan untuk melicinkan pakaian. Setrika arang ini digunakan selama beratus tahun di serata tempat di seluruh dunia. Menurut Dr. Rosmawati Ahmad Zakaria, Ketua Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, selain penggunaan setrika arang, orang Melayu zaman dahulu juga mempunyai kaedah lain untuk melicinkan pakaian. Salah satunya ialah teknik gerus. Teknik gerus ini dia menggunakan siput, kulit siput untuk melicinkan, terutamanya untuk tekstil seperti songket, lima dan tenun. Jadi hasil daripada gerus ini yang memerlukan tenaga yang kuat sebab kita kena tekan permukaan kain tu supaya dia nampak licin, berkilat dan nampak tegang. Jadi gerus ini saya kira satu proses melicinkan kain yang sama dengan setrika, tetapi dia menggunakan bahan semula jadilah. Macam setrika yang kita tahu konsepnya pada hari ini mesti menggunakan haba. Jadi itu adalah dua kaedah untuk melicinkan pakaian atau tekstil yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Sesuai dengan peredaran zaman, setrika arang mula mengalami revolusi sehingga yang kita lihat pada hari ini. Setrika elektrik yang kita gunakan pada masa sekarang pertama kali dicetuskan oleh pencipta Amerika Henry W. Seeley yang dipatenkan pada tahun 1882. Namun ia tidak mendapat sambutan kerana pada waktu itu masih banyak rumah yang belum mampu menggunakan elektrik. Bagaimanapun, idea ciptaan Henry itu telah membuat ramai pencipta lain melakukan inovasi sehingga akhirnya tercipta setrika elektrik yang lebih ringan, praktikal dan mudah diguna pakai seperti yang kita gunakan pada hari ini.